tahu. Nah, Kak Aisyah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana kita masih lagi diberi kesempatan dipinjamkan umur kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita
sementara. Allah Muhammad. Dalam tempoh selalu saya muhasabah diri dalam diri saya, dan juga saya berpesan kepada juga yang lain. Dalam tempoh biasa sebulan kita lalui, dan kita telah pun sampai hampir sampai ke penghujung Masihi tahun 2022. Masa berlalu rasa Ustaz begitu pantas. Dulu kita kecil-kecil nak sampai setahun, Allah Muhammad, lama kan. Nak sampai setahun tu, nak habis setahun tu, lama sangat. Tapi bila kita telah berusia, dah masuk alam pekerjaan, dah bekerja, tapi rasa setahun tu sangat sekejap. Walaupun masih sama, 24 jam, satu hari 24 jam, satu hari sama. Jadi daripada Januari sampai Februari, Mac, April, sampai dah sekarang tiba-tiba pejam celik dah bulan 12 dah bulan Disember. Ada kawan-kawan kita pejam celik tak celik dah tiba kembali kepada Allah Ta'ala, Allah SWT. Jadi kita di atas kesempatan yang ada, umur yang saya selalu sebut, sisa-sisa kita ni umur tengah sisa-sisa je, tengah saki-baki je. Baik itu, bila mana tinggal saki-baki ni, selalu kita muhasabah diri. Kerana apa? Bila ingat mati, satu sunnah Rasulullah SAW. Bila kita ingat mati, ya Allah, takdirnya kita tinggal 2-3 hari saja akan dijemput oleh Allah SWT. Jadi adakah bagaimana persiapan kita nak menghadap Allah SWT? Selalu saya pesan, kadang-kadang kita terleka dan terlalai. Kadang-kadang pesanan demi pesanan kita telah lalui, dan kita terima. Kadang pesanan demi pesanan kita dah tahu dah, tapi ilmu tu dah ada, tetapi pengamalan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, dan kita harian, ibadat kita seharian, adakah kita telah melaksanakan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita fahami. Jadi bila kita dah faham, kita dah lalui, dan kita telah menerima pelbagai ilmu, dah ada dalam diri kita pelaksanaan yang akan kita lakukan. Lepas itu selalu saya buat satu motivasi. Hari ini lebih baik pada hari semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Maksudnya ada sahaja peningkatan amalan yang kita buat. Ada je ganjaran kita sedang kejar untuk kita perolehi yang Allah Ta'ala telah sediakan setiap hari Allah Ta'ala sediakan. Sebab itu Allah Ta'ala sangat sayang kepada kita. Dia kalau Allah Ta'ala nak supaya hambanya jangan ada seorang pun hambanya yang masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa anzila min zalik. Dan itu pelbagai ganjaran, pelbagai keistimewaan, pelbagai apa yang Allah Ta'ala sediakan, rebutlah peluang. Sebab itu para muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum Ustaz meneruskan tazkirah secara ringkas pada hari ini, tak lupa kepada tuan rumah, dihormati kepada tuan rumah dan sekeluarga, dan juga kepada para muslimat yang telah istiqamah untuk belajar di dalam majlis ilmu. Dia mudah-mudahan dengan ruang yang ada, masa yang ada, semuanya mendapat nilaian ganjaran yang telah Allah Ta'ala sediakan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tadi khutbah Jumaat, selalu Ustaz bila nak mulakan khutbah Jumaat pada hari ini mengisahkan tentang orang-orang yang kurang upaya. Kita kena santuni orang-orang yang kurang upaya, kerana mereka perlu, kerana mereka juga ada perasaan, mereka juga ada hati, mereka juga ada naluri. Mereka tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Sebab itu bila mana Allah Muhammad, saya pernah pergi Allah Muhammad pergi melihat ziarah
untuk melihat bagaimana suasana pembelajaran bagi orang-orang, bagi anak-anak yang OKU lah, yang mana yang belum tak sempurna tadi. Bila kita lihat dan menyaksikan, kadang-kadang bila kita tak masuk dunia mereka, kita tak tahu bagaimana suasana kehidupan mereka. Dan daripada tadika, daripada darjah 1, daripada darjah 2 sampailah ke peringkat menengah, sampai mereka mengalami peringkat dewasa, sampailah mereka bagaimana nak bekerja. Allah SWT. Jadi bila kita santuni mereka, barulah kita dapat merasai, menjiwai. Dan situlah datangnya ada satu sifat diri kita, ya Allah, Kau telah memberi aku ini dalam keadaan sempurna. Sempurna kita, Allah SWT. Tetapi ada manusia yang seangkatan dengan seusia dengan kita, dan juga ada manusia yang dalam keadaan tidak sempurna. Allahu Akbar. Sebab itu kita kena santuni mereka, dan kita kena raikan mereka, dan bagaimana nak membantu mereka. Allah SWT. Fadilatnya, kelebihan sangat besar. Sebab nak membentuk mereka bukan suatu perkara yang mudah. Bukan suatu perkara yang mudah. Nak layani karina mereka, Allah SWT. Mungkin ada sepupu kita, mungkin ada saudara kita, mungkin ada adik-beradik, anak buah kita yang kurang upaya ni, cuba kita selami mereka, Allah SWT. Dan kalau ada kita ada peluang, ada kesempatan ziarah ke tempat-tempat yang inilah tempat-tempat mereka, bagaimana bila mereka di alam dewasa, dan bagaimana mereka nak memonitor diri mereka untuk di luar masyarakat, untuk bekerja. Allahu Akbar. Selain itu, para muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, bersyukur sangat-sangat yang mana Allah Ta'ala telah menganugerahkan nikmat kepada kita. Cuba aplikasikan, cuba kita laksanakan sepuas mungkin amal ibadat dalam kehidupan kita, dan ada saja penambahbaikan amalan kita. Dan saya pernah kongsi sama di awal bulan tempoh hari. Gasa Ustaz, Alhamdulillah, muslimat pada hari ini dah amalkan dah lah. Alhamdulillah. Pertama selalu saya ingat hari ini hari Jumaat. Hari Jumaat penghulu segala hari. Allah Ta'ala ciptakan dunia ini bermula daripada hari Jumaat, dan akan berakhirnya hari Jumaat. Allahu Akbar. Hari ini hari Jumaat. Jadi hari Jumaat penghulu segala hari, penuh dengan keistimewaan, penuh dengan ganjaran. Jadi rebutlah peluang yang ada, ambillah peluang yang ada. Jadi cuba kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadi hari Jumaat, insya-Allah saya yakin pagi tadi dah beramal selawat dengan 1000 sekali selawat. Alhamdulillah, tahniah 1000 selawat hari Jumaat. Hari-hari lain nak buat 1000 pun Alhamdulillah, cantik. Tapi jangan lupa kita berselawat setiap hari. Kalau boleh 1000 selawat kita ambil. Jadi selalu Ustaz ingatkan, kalau kita selawat pagi tadi, kalau kata dalam kita paksakan diri kita, kena paksakan juga dalam diri kita nak untuk istiqamah. Gasa Ustaz dalam setengah jam untuk kita selawat 1000 boleh, sebenarnya boleh dapat 1000 selawat, insya-Allah. Tapi kalau nak buat dikit-dikit, nak buat sikit-sikit pun boleh. Pagi tadi mungkin dapat 300, nanti mungkin lepas zuhur ni dapat 300, mungkin malam dapat 400. Tadi satu hari tu dapatlah 1000 selawat. InsyaAllah kita berazam. Yang mana belum dapat lagi, yang mana belum berkesempatan lagi, cuba insyaAllah nanti kita akan dapat merasai nikmat bila mana kita berselawat. Dan yang kedua, hari Jumaat juga jangan lupa kita untuk mengamalkan suratul Kahfi. Tak banyak, 110 ayat je. Hari Jumaat cuba kita paksakan diri. Saya kata beramal ni, kalau kita tak paksa diri kita, dia akan jadi lalai. Kita akan jadi terbiar lama-lama kita tak rasa macam tak ada satu perasaan nak buat. Kita kena paksakan permulaan, nanti akhirnya dia akan jadi biasa. Jadi amalkan suratul Kahfi 110 ayat untuk hari Jumaat. Tapi kalau tak mampu juga, kalau 110, dapatlah 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Kalau dah tak mampu juga, nak baca Quran dalam satu hari ni, nak buka Quran tu mungkin tak mampu dan sebagainya,
Jadi bacalah sekurang-kurangnya 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Allahu Akbar. Dan amalkanlah suratul Kahfi itu 10 ayat awal, 10 ayat akhir setiap hari. Setiap hari. Hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat. Cuba habiskan keseluruhan daripada ayat 1 hingga ayat 10. InsyaAllah. Itu yang kedua. Ni ilmu ni bila kita dapat, kita amalkan. Bukan untuk apa, untuk diri kita juga. Untuk kesenangan diri kita juga akan datang. Dan yang ketiga, amalkanlah suratul Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak banyak. Kita baca tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam kita baca sampai isyak. Bacalah, amalkanlah. Ambil masa, paksakan diri. Lepas main isyak je, ambil masa sikit, lebih kurang dalam 10 minit. Tak sampai pun 10 minit sebenarnya. Luangkan masa 10 minit, bacalah suratul Mulk. Setiap malam, amalkanlah. Kerana apa? Kerana bila mana kita telah dijemput oleh Allah SWT, dah tak ada peluang untuk kita beramal. Dah tak ada dah. Untuk kita melaksanakan untuk apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dah tak dapat dah. Dan insyaAllah pada hari ini Ustaz cuba kongsi sama sedikit sebagaimana Ustaz kongsi juga di masjid tadi. Allahumma salli ala Muhammad, tentang apakah amalan yang akan disoal yang pertama sekali apabila mana kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kalau nak diceritakan hari kebangkitan Allahumma salli ala Muhammad, gambarannya bila dia bangkit nak menuju ke padang mahsyar, dia punya perjalanannya ribuan tahun, jutaan tahun. Allahu Akbar. Jadi apabila kita berada di padang mahsyar, pada ketika itu hari perbicaraan, hari yang mana kita akan dinilai KPI kita. Kalau kita bekerja KPI, jadi akan dinilai segala apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Allahu Akbar. Apa yang telah kita lakukan daripada mula kita akal balik, yang kita menanggung dosa dan pahala itu tadi, daripada akal balik sampailah usia kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Jadi sepanjang buku catatan amalan kita itu tadi dicatat oleh malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan oleh Allah SWT, yang sentiasa ditulis, yang setiap hari. Tugas malaikat ni dia tak tidur. Dia tulis amalan kita, dia tulis kebajikan kita, dia tulis ganjaran kita, dia tulis mana-mana yang baik, semua dia akan tulis belah kanan malaikat Raqib. Dan Ustaz silapkan kali, malaikat Raqib dan Atid, Allah SWT maaf, Munkar dan Nakir itu soalan dalam kubur. Allahu Akbar. Marah malaikat. Malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib. Jadi malaikat Raqib ni dia salih je. Tak ada apa kita buat. Macam sekarang ni kita berada dalam majlis ilmu. Jadi malaikat ni sentiasa, selagi mana kita berada dalam majlis ilmu, selagi itu ganjaran pahala sentiasa dan satu dicatat oleh malaikat Raqib. Dan malaikat Atid bersedia untuk apa-apa kesilapan dan kesalahan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas itu dalam kehidupan kita, bila mana kita dalam rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat. Bila kita beriman kepada malaikat, kan rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Jadi bila beriman yang kita tadi, kita yakin adanya malaikat. Sentiasa perhatikan kita, sentiasa melihat kita, sentiasa mengawas kita, sentiasa tugas tadi kalau Raqib Atid mencatat apa yang kita buat. Tak terlepas walaupun satu saat. Tak terlepas. Semua. Baik itu bila mana di padang mahsyar besok akan datang. Allahumma Muhammad. Kita berdoa kepada Allah yang mana bila mana buku catatan amalan kita diberi kepada kita, macam kita dapat report card lah. Kan anak kali dulu kan kita pernah sekolah, bila mana guru bagi report card kan, dia mak kita, ayah kita dekat sebelah. Tengok ni apa ni, merah ni, dah kena cubit dah, kena marah dah dan sebagainya. Ni kenapa tak lulus ni, kenapa tak lulus ni, kenapa tak lulus ni. Allahumma salli ala Muhammad.
Begitu juga bila mana, tapi di akhirat kelak, di padang mahsyar, Allahu Akbar, bila mana kita menerima catatan amalan kita, Allah Ta'ala bila mana malaikat jadi serah buku tu catatan amalan kita, kat situ sama ada tangan kita bergerak, sama ada tangan kanan atau tangan kiri. Allahu Akbar. Dan itu dia tak ada manual, dia tak ada lagi, dia automatik. Bila mana malaikat serah je buku catatan amalan kita, tengok pergerakan tangan kita sama ada tangan kiri atau kanan. Allahu Akbar. Tetapi kalau yang bergerak itu tangan kanan, Allah, gembiranya ya Allah, gembira mengambil buku catatan amalan kita di sebelah kanan. Itu tanda-tanda kebaikan. Allahu Akbar. Tetapi apabila bergerak yang tangan kiri mengambil buku catatan kita, wa'uzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Sebab itu para muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita, antara banyak-banyak amalan yang Allah Ta'ala perintah, yang pertama sekali bila di padang mahsyar, Allah SWT akan nilai, Allah akan hisab dahulu, akan ambil kira dulu. Yang pertama apa dia? Allahu Akbar. Ini yang menjadikan satu kadang-kadang ialah bila mana Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah SWT daripada kota Mekah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dalam peristiwa apa tu? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Selalu kita dengar peristiwa Isra wal Mi'raj, banyak pengajaran kat situ, cerita dia. Jadi bila mana Nabi dijemput oleh Allah Ta'ala, bila mana Nabi dalam keadaan sedih, Nabi dalam keadaan kehilangan isteri yang sangat dicintai, iaitu Siti Khadidah, dan Nabi kehilangan Abu Talib yang menjaga Nabi sejak usia 8 tahun. Ketika mana Nabi kehilangan dua ni, maka Allah Ta'ala jemput Nabi Muhammad bertemu dengan dia. Allahu Akbar. Jadi bila mana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, kalau tak silap berlaku pada 27 Rejab, Nabi naik bertemu dengan Allah. Antara perkara yang Allah Ta'ala, yang Nabi Muhammad bawa balik perintah Allah SWT. Allah Ta'ala boleh saja perintah malaikat untuk macam puasa apa semua, tapi khusus bila Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Ta'ala, perintah yang khusus, ibadat yang khusus diperintahkan oleh Allah SWT, iaitu tentang solat. Allahu Akbar. Pada dasarnya solat itu 50 waktu. 50. Nabi Muhammad terima je. Jadi bila turun bertemu dengan seorang Nabi, Allah Muhammad, Nabi siapa tu? Nabi Musa kalau tak silap, minta rayu dengan Allah Ta'ala, kurang, umat kamu tak mampu. Bila turun, kurang lagi 5, naik lagi turun, naik turun, tinggal 5 waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu pun minta lagi naik, ya Allah, minta lagi Allah Ta'ala, minta kurang, umat kamu tak mampu juga. Kata Nabi Muhammad, saya dah malu dah, daripada 50 dah tinggal 5. Bayangkan muslimat, 5 waktu kita solat, seumpama kita telah melaksanakan 50 waktu. Satu waktu kita solat menyamai 10 waktu. Tetap tak kurang. Tetap Allah Ta'ala bagi sama seperti mana asal 50 waktu. Sebab itu sekali kita sembahyang seumpama 10 waktu kita sembahyang. Sembahyang asar sekali kita seumpama telah sembahyang itu 10 kali. Allahumma salli Muhammad, ganjarannya tetap sama. Sebab itu bila mana Nabi Muhammad turun ke bumi, dan Nabi Muhammad berpesan dan diajar oleh malaikat Jibril. Baik itu malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengikut malaikat Jibril, dan para sahabat mengikut Nabi Muhammad. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Dan malaikat mengajar Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad, para sahabat mengikut Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Begitulah bila mana Ustaz di awal pada hari ini, insya-Allah Ustaz akan kongsikan sama mengenai tentang hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salat faqad aflaha wa anjaha.
Wa in fasadat faqad khaba khasira fa in taqasa min faridati syai'. Qala Rabbul Azza wa Jalla unzuru hal li 'abdi min tatawi fa yakmalu minha ma in taqada min al-faridah summa takunu sa'irul amali ala hadza. Ya Tirmizi. Apa kata? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali yang akan dihisab, yang akan dikira, yang akan dihitung, Allahu Akbar, pada seseorang hamba di hari kiamat ialah solatnya. Allahu Akbar. Hari-hari kita solat. Maka jika solatnya baik, sesungguhnya ia telah beruntung dan berhasil, berjaya. Kuncinya solat. Baik itu ibadat yang pada Ustaz nyatakan di awal pertemuan sebelum-sebelumnya. Nak jadi manusia yang baik, nak jadi manusia yang hormat, nak jadi manusia yang berakhlak, nak jadi manusia yang berdisiplin, nak jadi manusia yang hebat, tengok pada solatnya. Sebab itu kuncinya pada solat. Itu sesungguhnya ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika solatnya rosak, solatnya tak sempurna, solatnya tak betul, solatnya tak diterima oleh Allah SWT, solatnya dalam keadaan main-main, sesungguhnya ia telah gagal dan rugi. Allahu Akbar. Itu yang fardu. Jika berkurang sedikit dari solat wajibnya, dalam perbicaraan Allah SWT, Allah SWT tengah menilai solat hamba ni tadi. Dia tengah kira sepanjang usia kita, daripada mula akil balik, daripada mula kita akil balik, kita menanggung tebak kita lakon solat. Kadang-kadang Ustaz terfikir, ya Allah, ya Tuhanku, dulu aku solat waktu aku akil balik, macam mana solatnya? Kadang-kadang bila dah jumpa kawan-kawan tu kan, dalam keadaan kadang-kadang tak sengaja benda tu lah. Kadang-kadang dalam keadaan bermain, dalam keadaan kadang-kadang tertinggal, kadang-kadang solatnya tak cukup. Kadang-kadang solatnya zaman tu zaman sekolah, dah mula akhir balik. Apabila kita belajar, barulah kita dapat merasakan, ya Allah, pentingnya solat. Jadi pada ketika itu tertanya dalam, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimanakah solatku yang dahulu, yang mungkin dalam keadaan kita bermain waktu solat, dalam keadaan kita lalai waktu solat, dalam keadaan kita macam-macam lah, kita hanya sekadar solat itu melepaskan melepaskan batu di tangga je, sekadar kita solat je. Ataupun mungkin solat dulu, mak ayah nampak kita rasa, nanti kalau tak semayang mak ayah kita marah. Jadi semayang bukan kerana Allah, tapi semayang kerana mak ayah marah. Di sekolah tengok guru pun kalau kita nampak kita, ada guru, kita rajin solat. Tapi bila tak ada guru, kita main-main dalam solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita terfikir, ya Allah, ya Tuhanku, aku dulu, ya Allah, kita dulu, ya Allah, dalam keadaan kita solat, mungkin tak tahulah solat itu betul. Dalam keadaan, ya Allah, bagaimana solatku yang terdahulu? Adakah diambil kira? Ya, diambil kira. Baik itu bila mana disebut saja akil balik, kita menanggung semua sekali dosa dan pahala. Jadi kita merayu dan bermunajat kepada Allah SWT. Dan Ustaz bila berjumpa dengan orang alim, bagaimanakah yang dah lepas-lepas tu, yang kita rasa solat kita tak sempurna, maka orang yang dia kata ginilah, Allah tu kan Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun. Jadi mintalah ampun dengan Allah, minta ampun dengan Ta'ala. Jadi salah macam mana pun, salah kecil ke besar macam mana sekalipun, Allah Maha Pengampun. Yang penting nak taubat. Nak taubat, minta ampun dengan Ta'ala. Bila kita minta ampun, benar-benar kita minta ampun, maka mungkin bila kita mendapat keampunan Allah, buku catatan kita yang penuh dengan dosa itu tadi,
yang penuh dengan pelbagai perkara yang dicatat oleh malaikat atid itu tadi, bila mana mendapat keampunan Allah, maka Allah Ta'ala bersihkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang terdahulu. Mendapat saja keampunan daripada Allah SWT, maka buku catatan kita menjadi putih balik. Yang mana yang catatan yang dosa tadi Allah dah hapuskan, Allah Ta'ala bersihkan, maka yang bersih adalah buku amalan kita yang baik tadi. Allahu Akbar. Sebab itu di atas kesempatan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang masih ada lagi, laksanakanlah solat. Dan ada juga yang kata, Ustaz, tapi kita tak buat apa-apa ke? Tak ada satu perasaan bersalah ke? Ustaz tak kena kenapa? Yelah, bila Ustaz dah silih berganti, ada orang tanya pula. Dia kata, yang salah-salah yang dulu tu macam mana Ustaz? Adakah perlu kita ganti? Adakah perlu kita ganti? Allahu Akbar. Pertama, minta ampun Allah Ta'ala. Minta ampun Allah Ta'ala. Yang kedua, takut-takut. Ni takut-takut bila kita minta ampun. Yang kedua, kita gantikan solat-solat yang kita rasa, ya Allah, dulu kita tak tahu. Kita tak tahu. Mungkin ada juga yang bila dah habis sembahyang fardu, dah selesai, ada masa dia pun bangun, ya Allah, ya Tuanku, dulu aku lalai dan leka, ya Allah, aku nak ganti, ya Allah, solat yang aku tertinggal dahulu, solat-solat yang aku main-main dahulu, ya Allah, aku nak qada, ya Allah, nak ganti qada. Jadi saja aku sembahyang qada, saja aku sembahyang qada zuhur, contoh 4 rakaat kerana Ta'ala. Saja aku sembahyang qada asar, 4 rakaat kerana Ta'ala. Saja aku sembahyang qada maghrib, 3 rakaat kerana Ta'ala. Saja aku sembahyang qada isya, 4 rakaat kerana Ta'ala. Saja aku sembahyang qada subuh, 2 rakaat kerana Ta'ala. Kita buat sementara umur kita masih ada, kita ganti. Kita cuba ganti. Kita cuba ganti. Mana yang sempat, kita ganti. Mana sempat, kita ganti. Ada pula pertanyaan, Ustaz, kalau nak ganti itu, adakah mengikut waktu? Zuhur ganti dengan zuhur, asar ganti dengan asar, maghrib ganti dengan maghrib, isyak ganti dengan isyak, subuh macam mana Ustaz? Lepas subuh mana boleh ganti sembahyang, sembahyang sunat dan sebagainya. Jadi rupanya sembahyang qada ni tadi boleh dilakukan pada bila-bila. Pada bila-bila. Maksudnya kita bangun malam setelah kita bertahajud, setelah kita sembahyang sunat taubat, setelah kita sembahyang apa-apalah yang lain, lepas tu kita bermunajat kepada Ta'ala, ya Allah, ya Tuanku, saya nak ganti solat saya dulu, ya Allah, yang mungkin saya dah tertinggal, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah, aku tak tahu, ya Allah. Jadi Allah Ta'ala menilai hamba ni tadi. Dia nilai hambanya. Sebab itu nak mendapatkan keampunan Allah Ta'ala tadi, adakah hamba aku ni memang benar-benar dia minta ampun? Adakah sekadar saja lalu dah? Adakah sekadar gitu saja? Jadi kalau benar-benar dia minta ampun dengan aku, kata Allah Ta'ala, jadi dia akan cuba untuk menebus balik di atas apa yang pernah dia buat. Maksudnya dia akan cuba ganti. Dia akan cuba ganti semau mungkin, sedapat mungkin. Sebab itu kalau mana-mana ada jamaah yang diberi kesempatan menunaikan ibadat umrah, baik itu sembahyang di Masjidil Haram, sembahyang di Masjid Nabawi, Allahu Akbar, 100,000 ganjaran sekali waktu kita sembahyang. Besar. Jadi kalau kita sembahyang dekat Masjid Nabawi, Masjid Madinah, dapat 1,000 ganjaran sekali kita sembahyang. Sebab itu ada jamaah yang kata bila Allah Ta'ala izinkan berada di sana, dia buat bersungguh-sungguh dan dia mengqadhakan solat-solat yang mungkin apa-apa yang dia tertinggal terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Ustaz teringat pula bila kata bab umrah ni tadi, alhamdulillah, kalau ada kesempatan, kalau ada peluang lah, kalau ada rezeki, Ustaz insya-Allah, bukan Ustaz nak promosi, tapi kalau ada hajat, ada kawan-kawan atau saudara atau kat kampung kat mana. Jadi alhamdulillah 2 minggu yang lepas Ustaz telah dapat surat rasmi pun dah keluar untuk membawa jamaah, dan tiket kata bang pun dah keluar.
pergi pada 14 hari bulan 2 tahun lepas, sehingga 25 hari bulan 2, dan tinggal 3 saja kosong. Kalau ada siapa yang berhajat lah, InsyaAllah kita akan bergerak daripada Muar. Bas akan ambil akan di Muar, kita akan terus ke LA, dan kita akan terus ke sana lah, dan turun ke Jeddah dahulu. Kalau ada kawan-kawan lah yang mungkin tercari-cari, jadi kalau ada rezeki lah, kalau ada peluang, ada tinggal 3 seat saja kosong lagi. Sekarang ni Allah SWT sejak Piala Dunia ni, dekat Qatar banyak penerbangan bulan 12 ditangguhkan. Ini ditangguh, dan ada yang dah lepas, Alhamdulillah. Ini ramai yang tertangguh, semua terlibat. Ada yang dah berjaya pergi bulan 1, dan Alhamdulillah Ustaz dah dapat untuk bulan 2. Sepatutnya bulan 12 ditangguh sampai bulan 2. Allahumma salli Muhammad. Jadi ada 3 saja kekosongan, insyaAllah. Dan ada 1 anak yatim yang Ustaz sedang uruskan. Alhamdulillah dia teringin nak pergi, dan Alhamdulillah Ustaz dah daftarkan. Umurnya 13 tahun, nak masuk 14 tahun ni. Alhamdulillah. Dan Ustaz sedang berusaha mencari penaja. Kalau siapa-siapalah nak berkongsi rezeki, jadi nak berkongsi rezeki untuk berkongsi-kongsi menaja, jadi Ustaz buka peluang dah. Dan setakat ini insyaAllah dah dapat separuh, dan Ustaz tengah usahakan lagi untuk dia dapat pergi ke sana untuk menunaikan ibadah umrah. InsyaAllah kita, kalau ada siapa nak berkongsi rezeki, InsyaAllah Ustaz boleh telefon Ustaz, InsyaAllah. Okey. Jadi apabila kita rasa, Ya Allah, solat inilah yang pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kita terbayang dalam pemikiran. Saya Ustaz terbayang, Ya Allah, bagaimana solatku, Ya Allah? Sedangkan hadis Nabi kata tadi, dan disebut terang-terang, ibadat yang pertama yang akan ditanya itu solat. Allahu Akbar. Sebab itu, bila mana Ustaz baca ada satu hadis Rasulullah SAW, dan ayat ni tadi, bila mana ambaku ada tak, lihatlah bila mana dia malaikat ni tadi, Allah Ta'ala bicara, kira timbal tengok solat wajib ni tak cukup. Ada solat ni yang dah tak terima, ada solatnya lalai, ada solatnya dia kira tak cukup. Maka Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, lihatlah apakah hamba-Ku ada melakukan solat sunat. Ini solat tadi. Ada tak hamba-Ku memiliki solat sunat? Menunjukkan bahawa solat sunat sangat penting. Untuk apa? Backup. Mungkin kita solat fardu yang wajib itu terkurang, iaitu kita dah meninggal, terkurang. Jadi Allah perintah pada malaikat, wahai malaikat, cari hamba aku ni, ada tak dia melakukan solat sunat untuk menampung solat fardu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu bila mana Ustaz terbaca hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan solat Rasulullah berbeza, ya. Allahu Akbar. Kalau kita lihat hadis Rasulullah, solat Rasulullah, dia bangun, dia berdiri, dia solat tu. Solat Rasulullah tu, solat sunat tu tadi, ada yang hadis mengatakan sehingga sampai besok subuh sampai. Dan ada ketikanya, ada dalam hadis tersebut 2 rakaat Rasul solat, dia punya lamanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Yang kita nak 2 rakaat tu tadi, Allahu Akbar. Kita termasuk Ustaz kan juga, bila mana semayang, kalau dah masuk, kalau macam pagi tadi, Allahumma ada sujud tilawah surah As-Sajdah, rakaat pertama dan yang kedua surah Al-Insan. Kita semayang tu tadi dah mula goyang. Itu sajadah tu dah goyang. Allahu Akbar. Belum lagi masuk bila kata surah-surah yang lain yang paling panjang. Tapi Rasulullah bila solat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat, sedangkan dosamu yang telah lalu yang akan datang telah diampunkan. Rasulullah tak ada dosa. Rasulullah maksum, terpelihara daripada dosa. Tapi bagaimana kesungguhan Rasulullah, walaupun dia dah mendapat keampunan Allah, dia maksum, terpelihara daripada dosa.
Tapi Rasulullah bangun malam, bangkit bangun malam, sehingga kan Rasulullah solat, kedua kaki bengkak-bengkak. Allahu Akbar. Menunjukkan bahawa Rasulullah solat begitu lama sekali. Ada sehingga kan Rasulullah solat, Aisyah perhatikan Rasulullah tak bangun-bangun. Sujud tak bangun-bangun. Bimbang. Aisyah bimbang tengok Rasulullah tak bangun-bangun. Jadi dia tengok, adakah suami aku ni dah wafat? Sampai tahap macam itu. Dia punya lamanya sujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu bila mana Ustaz ambil kisah ni tadi, menjadikan satu motivasi kita nak buat bagaimana Rasulullah buat. Mungkin tak mampu, tapi kita akan cuba nak buat semampu mungkin. Ini solat sunat ni solat sunat. Belum masuk lagi yang tadi solat fardu. Sebab kenapa tadi yang memang ada Rasul kata, solat sunat itu takut-takut kita. Rasulullah memang dah maksum, semuanya okey. Tapi Ustaz paling bimbang bila mana kita solat fardu, takut-takut solat fardu kita itu terlalai dan terleka. Takut-takut solat fardu kita tak diterima. Ada solat kita, inilah solat sunat inilah yang akan dapat membackup, membantu solat fardu. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan Rasulullah ni tadi bila kata Aisyah, wahai Rasulullah, apa yang kau buat? Sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah pun diampunkan oleh Allah SWT. Apa kata Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut saja bersyukur, rupanya dalam kehidupan kita, bila mana kita lalui setiap hari dan setiap keadaan. Sebab itu selalu Ustaz ialah kadang fikirkan balik. Sebab itu kadang-kadang Ustaz ambil pengajaran Rasulullah pergi ke Gua Hira. Sebelum dilantik di Rasul, Rasulullah memikirkan, merenung keagungan Allah Ta'ala, merenung tentang penciptaan bumi dan langit semua sekali. Merenung dalam keadaan itu, maksudnya merenung dan bermuhasabah diri. Baik itu merenung dan muhasabah diri pun dapat pahala. Allahu Akbar. Sebab itu kalau ada ketiganya, cuba kita buat. Waktu malam kita cuma ambil masa dalam setengah jam. Ataupun kalau waktu tenang, kita cuba ambil satu masa waktu tenang. Dalam setengah jam ke yang tak sibuk, yang dah tak ada apa-apa, kita cuba mengabdikan diri kita dengan Allah SWT. Cuba kita merenung balik pemikiran kita kosongkan, tak ada hal-hal dunia, semua tak ada, antara kita dengan Allah. Cuba buat balik renung. Kita fikirkan kita ni siapa. Pertama, kita ni adalah hamba Allah. Pertama, ambil yang asal ni tadi, kita ini adalah hamba Allah. Bila kata hamba ni kan mengabdikan diri. Hamba. Jadi bila hamba ni tadi, siapalah kita? Oh, rupanya kita hamba. Hamba kepada pencipta, iaitu Allah. Jadi tugas kita sebagai hamba adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah sebagai pencipta. Dan apa yang perlu kita buat? Kita renung balik. Apa yang perlu kita buat? Tanggungjawab kita kat mana? Baik itu, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sebab itu bila mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Kuncinya bila kita sebagai hamba untuk beribadat. Nak beribadat ni macam mana? Sebab itu kadang balik semula. Kadang kita dah jauh jalan. Kadang ialah dengan pelbagai kehidupan di atas muka bumi. Kadang-kadang kita takut tersasar. Balik semua dalam kita. Balik diri kita ni hamba. Jawatan tinggi macam mana sekalipun, kita hamba. Kalau kita diberi pelbagai jawatan, itu adalah amanah. Sebab itu kadang-kadang bila Ustaz menerima pelbagai jawatan, ya Allah, kalau nak dikira jawatan 1, jawatan 2, 3, 4 kira, ya Allah, itu bukan satu kebanggaan. Itu adalah satu amanah yang perlu kita nak laksanakan. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita ni sebagai kita balik semula, hamba menerima pelbagai amanah. Amanah 1, amanah 2, amanah 3, amanah 4, 5. Tanggungjawab tu. Tanggungjawab. Bagaimana tanggungjawab yang Allah Ta'ala dah beri kepada kita, yang kita terima tu tadi.
Semua tanggungjawab yang kita terima itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala satu persatu. Allahu Akbar. Sebab itu kadang-kadang balik semula, supaya kita tak jauh lagi, kita balik, renung balik diri kita. Ya Allah, amanah yang pertama Kau telah beri aku sekian. Aku buat tak buat ya Allah. Semuanya akan ditanya oleh Ta'ala. Amanah yang kedua, aku ni dulu bujang, dah dapat isteri bergelar suami. Contoh, tadi mungkin yang isteri dah dapat suami, jadi dah tanggungjawab yang kedua sebagai bapa, sebagai suami, untuk bagaimana membentuk keluarga. Dalam pada bersama dapat lagi tanggungjawab, dapat anak, tanggungjawab kita untuk mendidik anak pula. Itu semua akan ditanya oleh Ta'ala. Itu dalam keluarga. Yang ketiga, dapat lagi jawatan lain, diberi amanah, memikul tanggungjawab, mengajar lain, mengajar saudara baru contohnya. Lepas tu menjadi pula imam, menjadi pula macam-macam, memikul tanggungjawab. 2 hari lepas pejabat pagi-pagi untuk temu duga, dapatkan tauliah untuk Masjid dan Surat Ahmad. Allahu Akbar. Lepas tu minta pula yang tauliah yang lain. Allahu Akbar. Tadi dikira tu tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, itu merupakan amanah, tanggungjawab yang akan ditanya oleh Allah SWT. Adakah kita mampu tak nak laksanakan, nak menyatakan amanah kita kepada Ta'ala, untuk menyatakan inilah amanah-amanah yang pikul, mampu tak mampu kita buat. Allahumma salli ala Muhammad. Semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sebab itu Ustaz kata kunci dia solat. Kuncinya pada solat. Dalam solat itulah yang akan memainkan peranan yang sangat penting, yang akan dapat membentuk kehidupan kita di luar solat. Dalam solat itu mendidik kita tentang, pertama, dari segi masa. Masa. Apa Ustaz? Kemana dengan masa? Betul. Sekali tengok, setiap dia waktu zuhur azan, adakah kita dapat meluangkan masa? Dan bagaimana masa yang kita peruntukkan untuk solat itu tadi, kita buat, kita laksanakan betul atau tidak betul masa yang diperuntukkan itu tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita ketika mana kita solat itu tadi, masa yang Allah dah beri pada kita, adakah kita gunakan masa itu tadi melaksanakan solat itu mengikut dengan rukun tadi, mengikut dengan tertib, mengikut dengan dalam keadaan tamakninah dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu dia sebenarnya membentuk, dalam solat itu dia membentuk dalam diri kita. Dan yang kedua, ketika mana kita solat, dia membentuk disiplin dalam solat. Disiplin solat itu tadilah dia, bila mana kita berjaya membentuk disiplin dalam solat, dia akan dapat membentuk disiplin luar solat. Allahu Akbar. Yang ketiga, bila mana kita solat, dia akan dapat membentuk sifat kesabaran. Bila mana kita solat, kan solat tu sekejap je, tapi kadang-kadang ada manusia yang solat dalam keadaan tergopuk-gapar. Confirm bila dia solat tergopuk-gapar, luar solat tergopuk-gapar. Dia buat kerja yang dalam keadaan, bila sebab balik pada solat. Kenapa hidup aku macam gini? Balik pada solat. Kerana solat itu bila kita lihat dalam keadaan tidak berdisiplin, dalam keadaan kita solat dalam keadaan tak sabar, dalam keadaan kita solat dalam keadaan kita lalai. Sebab itu solat, bila mana kita berjaya membentuk solat dengan sebaik mungkin, dia akan dapat membentuk kita tadi. Luar solat pun sama dalam solat. Tetapi kadang-kadang, baik tu Ustaz Muhammad, ada satu kawan Ustaz, sampai sekarang Ustaz belum lagi berjaya sampai sekarang. Sebab dia bila mana solatnya dalam keadaan yang Allah Akbar. Kadang-kadang bila solat tu kan kita menghadap Allah. Ustaz pernah kongsi sama sebelum-sebelumnya. Solat bila kita menghadap Allah, kita berbual dengan Allah, kita bercakap dengan Allah. Kita bayangkan Allah yang mencipta kita sebagai hamba. Allah mencipta kita kan berbual, bercakap dengan Allah. Yang menjadi satu kesilapan dan kesalahan,
bila mana dia solat dalam keadaan dia kejar nak habiskan solat. Tak tahu dia kejar apa. Sekali solat je, dia punya solat je Masya Allah. Allahu Akbar. Dia takbir je. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Tak sampai pun dalam 3 minit dah habis. Tak tahu apa yang dia kejar. Jadi habis dah solat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, dekat tangan. Tak apa dia dalam 2-3 saat. Amin, dah dia jalan. Lepas tu dia jalan, ingatkan dia kejar apa? Duduk lepak dengan kawan. Duduk lepak dengan kawan 3-4 jam, kadang lama. Saya kata tak kena ni, tak kena. Tak kena dalam kehidupannya. Dengan Allah dia cukup. Dalam keadaan bermain-main, dalam keadaan lalai, dalam keadaan berkira-kira dengan Allah, dalam keadaan janji dia sembahyang, tapi dengan manusia, Masya Allah, Tabarakallah wa ahsanul khaliqin, dalam keadaan dia bersembah, dalam keadaan dia berborak, dalam keadaan dia ngetes sana ngetes. Bukan tak boleh, semua boleh, tapi tak mengimbangi apa perbuatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan Ustaz paling takut bila mana Ustaz baca hadis ni. Ustaz pernah nak supaya dia dengar hadis ni. Sebab solat dia kata saya dah solat. Saya pernah Ustaz katakan ada yang lain, saya dah solat Ustaz, saya dah solat. Bila Ustaz kata dah solat, kamu tahu tak solat kamu tu macam mana? Yang penting saya dah solat. Yang penting saya dah solat. Dia punya ayat tu. Yang penting saya dah solat. Tapi kamu tahu tak solat kamu tu macam mana? Dah tu tak apa, yang penting aku dah solat. Allahu Akbar. Tapi kita Ustaz bila mana ada satu surah Ustaz baca, itu nanti insya-Allah Ustaz akan cuba, ada masa Ustaz akan kongsi. Jadi apa yang Ustaz nak kongsi sama pada hari ini? Pastikan dalam hidup kita ni bila kata bila mana solat yang wajib ini, bila Allah Taala kira-kira tak cukup, Allah Taala supaya malaikat cari hamba aku ni ada tak salat sunat. Sebab itu saya kata yang pertama sekali solat sunat jangan tinggal. Yang pertama sekali solat qabliyah dengan ba'diyah. Qabliyah dengan ba'diyah. Ustaz, qabliyah ba'diyah tu apa Ustaz? Qabliyah sebelum, ba'diyah selepas. Sebelum selepas bila Ustaz? Selepas solat fardu. Ni dia. Sebelum dan selepas. Contoh zuhur. Tadilah zuhur ataupun lelaki Jumaat. Sebelum solat zuhur atau sebelum solat Jumaat, laksanakanlah solat sunat sekurang-kurangnya 2 rakaat. 2 rakaat buatlah. Ambil masa, laksanakanlah solat qabliyah sebelum 2 rakaat dan ba'diyah 2 rakaat. Selesai asar, zuhur. Nanti asar, kalau dalam majlis ni nanti tak apa, nanti balik. Sebelum sembahyang asar, solat qabliyah dahulu. Qabliyah, saja aku sembahyang sunat qabliyah sebelum asar 2 rakaat kerana Allah Taala. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat sebelum asar kerana Allah Taala. Qabliyah itu sebelum. Habis sembahyang asar, tak ada solat sunat selepas asar, tak ada. Di sebelum je. Dan solat maghrib. Solat maghrib biasanya solat maghrib sebelum tak ada. Tapi ada juga jamaah, kalau lelaki dia mungkin ke masjid, dia sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi habis sembahyang maghrib, solat sunat ba'diyah 2 rakaat. Tapi ada juga yang buat sebelum, ada ulama yang buat juga pun boleh, masalah. Tapi buat selepas maghrib 2 rakaat. Dan isya sebelum dan selepas 2 rakaat. Cuba buat, amalkan. Nampak macam mudah, macam senang, tapi ramai yang tinggalkan. Dia menganggap, itulah tadi soalan tadi, dah Ustaz sembahyang wajib dah lepas dah Ustaz, dah. Dan sebab itu bila Ustaz baca hadis ni, Allah, adakah solat fardu aku ni yang kita buat ni diterima, takut tak terima, tak mana nak nampung. Inilah solat sunat. Jadi sembahyang subuh qabliyah, bukan ba'diyah, dia sebelum. Sebelum subuh sembahyang 2 rakaat. Tu qabliyah bila mana kita buat
2 rakaat sebelum subuh, lepas tu sebelum zuhur, selepas buat. Dulu bila mana kita hanya sekadar melepaskan yang wajib, rupanya kita takut sembahyang yang wajib tu ada ketikanya kita lalai, takut tak terima. Allah Ta'ala cari, ada tak solat sunat? Ada. Allah Akbar. Solat-solat sunat qabliyah ba'diyah kita buat. Mulai yang ini, yang mana mungkin yang dah buat, alhamdulillah, tahniah. Yang belum buat ataupun yang dah buat, kejap-kejap buat, kejap-kejap tak. Kejap-kejap buat, kejap-kejap tak. Cuba istiqamah lepas ni. Istiqamah cuba kita buat. InsyaAllah. Ada yang belum, yang mungkin ada yang belum pernah buat, cuba buat, paksakan diri. Paksa. Ustaz kata, bila ni kena paksakan diri, kena paksakan luangkan masa yang ada. InsyaAllah. Pada asalnya paksa, nanti lama-lama dia akan jadi sebati. Pertama. Yang kedua, solat sunat qabliyah dan ba'diyah settle. Cari cuma qabliyah ba'diyah pun tak cukup. Allahu Akbar. Ada tak lagi solat sunat lain? Oi, bagus. Apa hamba aku ni? Dia bangun malam sembahyang sunat tahajud. Allahu Akbar. Sembahyang sunat tahajud penting. Sembahyang sunat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat. 2 rakaat sembahyang sunat tahajud sekurang-kurangnya. Allahu Akbar. Sebab itu, bila mana kita sembahyang sunat tahajud 2 rakaat, Allahu Akbar, tak lama 2 rakaat, tapi dia punya nilaian dia, ganjaran di sisi Allah sangat besar, sangat besar. Bangunlah, mungkin kita tak mampu nak bangun pukul 4 pagi atau sepertiga malam macam Rasulullah buat. Jadi kita cuba ambil permulaan. Yang mana dah biasa, tahniah, teruskan. Yang mana dah biasa, teruskan. Jadi yang mana belum biasa, bangun malam, settingkan masa. Mungkin sekarang ni subuh, Allah SWT, pukul 6 kalau tak silap, 6 lebih sikit kalau tak silap. Kalau kita bangun pukul 5.30, berapa? 5.47. 5.47 yang subuh. Allah SWT, subuh 5, besok dah masuk 5.48. Okay. Jadi subuh tu, sebelum tu mungkin kita bangun pukul 5. Kita bangun pukul 5. Okay, satu lagi Ustaz diajar oleh guru Ustaz. Dulu Ustaz lihat nak bangun. Bangun-bangun dah azan. Bangun-bangun dah azan. Bangun-bangun dah azan. Dan kita kena istiqamah, minta Allah Ta'ala main sunat taubat. Lepas isyak sebelum tidur, main sunat taubat 2 rakaat. Ya Allah, ya Tuhanku, selama ni saya lalai dan leka, masa habis begitu saja. Habis, terbuang. Jadi minta Allah Ta'ala, ya Allah, izinkan aku, ya Allah, untuk bangun malam, untuk bertahajud, ikut sunnah Rasulullah SAW. Ingat kita niat ikut sunnah Rasulullah. Bila kita niat ikut sunnah Rasulullah, sebab bila kita dengar saja Rasulullah, kan, dia punya kalimah syahadah tu, antara Allah dengan Rasulullah tak boleh dipisahkan. Bila kita mengucap, tak boleh ambil salah satu. Dia kena 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itu Al-Quran dengan As-Sunnah tak boleh dipisahkan. Jadi bila kita minta kepada Allah, ya Allah, aku nak mengikut sunnahmu, ya Allah. Kita minta, ya Allah, aku nak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita minta kepada Allah mengikut sunnah Rasulullah, bangun tahajud, bangun malam, itu sunnah Rasulullah. Kita minta. Bila kita nak tidur, kita niat, Allah Ta'ala akan kejutkan kita sebenarnya. Kejut. Allah, setiap diri kita ada malaikat. Selain daripada kita kenal malaikat yang 10 yang wajib diketahui, malaikat banyak, beribu-ribu malaikat. Dan tugas-tugas malaikat banyak. Dan antaranya malaikat yang menjaga kita. Jadi bila kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kejutkanlah aku, ya Allah, besok saya nak bangun pukul 5, ya Allah. Minta dengan Allah. Bila kita tidur, kadang-kadang lah Allah Ta'ala beri tu kasih sayang Allah Ta'ala. Kita celik je, kita tengok jam, kadang-kadang tepat pukul 5 Allah Ta'ala kejutkan. Tepat. Kadang celik je tengok jam pukul 5. Allah Akbar. Sebab itu bila kita dapat nikmat tu tadi, kita bergegas bangun,
Jangan lupa kalimah yang teramat mulia, alhamdulillah illazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Allahumma salli Muhammad. Kalau terlupa ustaz, tak apa. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tu kita lah puji Allah. Bila kita bersyukur, itu antara hamba yang bersyukur. Bila bangun je, alhamdulillah ya Allah. Maksudnya kita nak baca doa panjang pun mungkin tak terhafal. Kita hanya sekadar alhamdulillah pun Allahu akbar telah menandakan kita sebenarnya hamba yang Allah Taala yang bersyukur wa taala. Kita berjaya bangun je walaupun dalam keadaan keletihan, walaupun dalam keadaan kepenatan, walaupun dalam keadaan kengantukan tadi, dalam keadaan lesu dan sebagainya. Sebab itu Ustaz pernah nyatakan tempoh hari pada bulan lepas, syaitan diikat dengan 3 ikatan. Bila kita bangun saja, kita mengucap alhamdulillah, terlerailah 1 ikatan. Allahu akbar. Lepas itu kita bangun, kuatkan gagahkan diri kita ni. Nak lawan ni bukan satu. Syaitan ni pujuk. Tidurlah. Ada kipas lagi, kipas. Ada kipas. Tidur. Kita dah duduk kat katil ni. Tengok. Bantal busuk ada lagi sebelah kan. Kejar, dia bagi macam landing. Bila kita landing tu, syaitan pun tidur. Selimut, lagi selimut. Allah. Kadang-kadang bila dah kena selimut tu, Allah Akbar, jawapannya memanglah bangunnya lewat lepas tu. Bila kita Allah bangkitkan, kita bangun je, kena fikir, ya Allah, sebaik aku hidup lagi. Sebaik aku hidup lagi, bernyawa lagi. Sebab itu bila kita bersyukur Ta'ala, alhamdulillah. Cepat-cepat, walaupun dalam keadaan keletihan tu tadi, kengantukan tadi, masuk bilik air, pastikan langkah kaki kiri. Langkah kaki kiri. Ni kadang dah ngantuk-ngantuk masuk. Ya, kaki apa aku masuk tadi dah. Main masuk je kadang lupa. Sebab itu kadang bila kita latihan, sebagai kita tak awal-awal main masuk bilik air. Dah tak ingat dah. Sebab itu kekuatan kita, sebab itu bila mana dalam hidup kita ikut sunnah. Kalau kita fokuskan dalam otak kita ikut sunnah. Allahu Akbar. Allah akan bimbing kita, Allah akan pelihara kita, Allah akan memberi kita ingat. Tapi kalau kita tak fokus, hanya sekadar terpaksa dalam keadaan memang kita nak buat tu memang tak penuh hati seelah tadi, kita buat yang macam keadaan inilah. Kita paksa nak supaya ikut sunnah. Kita paksakan diri untuk ikut sunnah. Tapi kalau kita paksa diri kita kerana manusia, itu tak jadi. Bangun tu, nanti tengok aku bangun ni, suami aku nampak tengok aku bangun, contoh. Bangun kerana suami dah lain, kerana manusia. Atau bangun kerana lain, tapi bukan kerana sunnah, itu yang tak jadi. Kita paksa bangun, beribadat, ikut sunnah. InsyaAllah dia akan ada keberkatan kat situ. Jadi bila kita dah bangun, dah membersihkan diri, bila kita mengambil wuduk je, maka ikatan syaitan terlerai lagi. Allahu Akbar. Baik itu bila kita dah berjaya bangun, membersihkan diri, kita solat 2 rakaat, terlerailah ikatan syaitan yang ikat kita tadi. Allahu Akbar. Baik itu bila kita berjaya sembahyang tahajud 2 rakaat, dah habis kita sembahyang, terpulanglah. Kadang ada orang, ustaz, boleh tak kita mulakan solat sunat taubat dulu? Tak masalah, boleh. Bangun, sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Lepas tu kita disusuli dengan solat sunat tahajud 2 rakaat. Tadi solat ba'diyah jangan tinggal. Pertama, qabliyah ba'diyah tu jangan tinggal. Yang kedua, solat sunat tahajud jangan tinggal. Ini rutin harian. Kalau boleh ada, Allah SWT, ada 6 solat sunat yang kalau boleh jangan tinggalkan. Pertama, solat qabliyah dan ba'diyah. Yang kedua, solat sunat tahajud 2 rakaat. Yang ketiga, solat sunat taubat 2 rakaat. Yang keempat, solat sunat hajat 2 rakaat. Hajat ni terpulang. Tapi kalau nak buat sunat hajat ni dia macam-macam. Maksudnya ada yang ringkas, ada yang lama, dia bergantung. Ada hajat 1, ada hajat 2, ada hajat 3, ada hajat 4, ada hajat 5. Itulah kita sebagai permulaan, ambillah yang seringkas mungkin, yang kita rasa kita boleh lakukan setiap hari. Dan yang seterusnya, sembahyang sunat witir 3 rakaat jangan tinggal.
Sebab itu kalau kita Ramadan, witir tu kan sentiasa lepas habis tarawih witir, sembahyang tarawih witir. Witir Allah Taala nak berbentuk supaya kita ni witir jangan tinggal. Baik itu antara 5 perkara ni tadi, solat sunat qabliyah ba'diyah, solat sunat taubat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat witir. Ada satu lagi solat Ustaz tertinggal. Okey. Wuduk, okey. Wuduk tu kalau siapa yang boleh buat, alhamdulillah. Memang fadilah yang besar. Ni maksudnya siapa yang berjaya solat sunat wuduk, dah ada wuduk, sembahyang sunat wuduk, lagi cantik, alhamdulillah. Solat sunat duha pagi. Sehingga kan solat sunat duha, Rasulullah kata hampir-hampir dia istilah kata solat sunat duha adalah solat sunat muakkadah. Solat yang sangat dituntut. Ya, solat yang dituntut. Ba'diyah, qabliyah pun dituntut. Solat duha dituntut. Solat tahajud dalam firman Allah pun dituntut. Jadi yang mana yang dituntut tu buat. Antara 6 solat sunat ni kalau boleh jangan. Yang selebih daripada yang 6 tu, macam ada solat sunat tasbih, solat sunat wudu, solat sunat macam-macam yang lain-lain pada tu. Okey, tu kalau dapat tambah lebih tu alhamdulillah. Tapi yang 6 ni kalau boleh jangan tinggalkan setiap hari. Setiap hari kalau boleh jangan tinggalkan. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang bila kita pun kata, Ustaz, kadang-kadang kita ni kan kerja siang malam ada macam-macam Ustaz, dengan komitmen dengan keluarga, dengan kerja yang lain apa semua. Maksud Ustaz tadi, kita buat ni bila nak ikut sunnah, kadang-kadang kekangan kerja tu yang banyak. Bila kita nak buat ikut sunnah, Allah beri kita masa. Masa tu ada. Cuma kita sendiri yang nak memonitor diri kita, nak membahagikan masa tu tadi, bergantung pada diri kita. Nak tak nak je. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu, bila kita berjaya memonitor diri kita tadi, nak mengikut sunnah tu tadi, insya-Allah Allah lapangkan masa tu tadi. Maka kita akan dapat buat sedikit dengan penuh perasaan. Akhirnya nanti barulah kita akan dapat rasa nikmatnya beribadat. Dan dengan ramai-ramainya Ustaz, kalau tanya lah, kita solat ni nikmat tak? Ni jawab dari sendiri. Kita sembahyang ni rasa seronok tak? Kita sembahyang fardu ni rasa seronok tak? Kita sembahyang sunat bangun malam tu seronok tak? Sebab itu bila kata, Ustaz, saya sembahyang ni macam belum dapat lagi keseronokan solat. Jadi bila kata belum dapat, cari sampai dapat. Maksudnya bila kita sembahyang kita rasa, ya Allah, itu yang dikatakan kemanisan iman. Macam kita minum air, bila ada gula kan, kemanisan gula tu tadi, dapat rasa manis tu tadi, nikmatnya tadi. Jadi bila kita beribadat, solat, dapat rasa tak dia punya seronok itu? Bila kata seronok tu, dapat tak keseronokan tu tadi? Bila kita dapat rasa keseronokan tu tadi, itulah akan lahirnya kemanisan iman. Bila mana kita berjaya merasai beribadat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan seronok. Kita rasa, ya Allah, kalau aku tertinggalkan, ya Allah, semalam contoh. Bila mana terbangun je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah azan subuh, bangun je, Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku tak sembahyang tahajud, ya Allah. Mungkin asbab saya penat, ya Allah. Rasa ghalat, rasa, ya Allah, aku bagi tadi tak dapat nak sembahyang. Tak sembahyang sunat, dah sembahyang pula witir dan sebagainya. Bangun-bangun dah azan subuh. Kita rasa ghalat. Rasa, ya Allah, kau ampun kalau dosa. Bila kita rasa ghalat tu tadi, itulah yang dikatakan bila mana kemanisan iman telah kita dapat rasa. Bila kita tertinggal, kita akan rasa ghalat. Itulah yang dikatakan kemanisan iman. Ya Allah, rasa ruginya, ya Allah, aku tak buat benda tadi. Ya Allah, ruginya, ya Allah. Contohnya pagi tadi sembahyang sunat duha. Ya Allah, dengan sibuk-sibuk itu lupa, ya Allah, pagi tadi tak sembahyang sunat duha, ya Allah, rasa ghalat. Bila kita rasa ghalat gitu, ya Allah, aku akan berhati-hati lepas ni, jangan tertinggal lagi, ya Allah. Ya, itulah yang kita katakan kemanisan iman. Bila mana kita tertinggal perkara-perkara yang kita dah buat, kita rasa tertinggal, ya Allah,
rasa macam galat dan sebagainya. Sebab itu para muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, sedikit perkongsian pada hari ini. Yang penting apa yang Ustaz nyatakan sebelum Ustaz tangguhkan pada tahun hadapan. Tahun hadapan macam lama je kan. Allahu Akbar. Jadi tahun ni dah habis, kita akan masuk tahun hadapan. Maksudnya minggu kedua akan datang, bulan Januari 2023. Minta Allah Ta'ala, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah, supaya dapat menikmati untuk beribadat kepada Allah SWT. Yang Ustaz memang sedikit sebelum Ustaz tangguhkan, Ustaz bila mana terbaca dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Ni kalau tengok surah Al-Ma'un, apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Ustaz bimbang kat sini, Ustaz bimbang. Maka kecelakaanlah bagi orang yang solat. Allah. Dia solat, Allah Ta'ala kata celaka kau solat. Ni kita tak nak ni. Allazina hum an salatihim sahun, iaitu orang-orang yang lalai tentang solatnya. Allahu Akbar. Dari tadi semayang, tapi dia semayang sekadar, dia semayang hanya sekadar nak semayang dah. Dia semayang ataupun dalam keadaan dia main-main dalam semayang. Dia semayang hanya sekadar mungkin macam-macam. Sebab itu bila Ustaz tengok balik ayat ni, ya Allah, orang yang sembahyang pun Allah Ta'ala kata celakalah bagi orang yang solat kerana lalai tentang solatnya. Apatah lagi kalau tak sembahyang. Allah Akbar. Auzubillahi min zalik. Sebab itu kalau nak dikupas tentang yang dikatakan lalai tentang solat, pertama menangguhkan solat hingga akhir waktunya. Maksudnya tak sembahyang dah. Maksudnya yang dikatakan ayat Quran tadi, lalai itu tadi yang Allah Ta'ala kata celakalah bagi orang yang solat, lalai dalam solat tadi. Antaranya dia saja-saja, kalau semayang pun tak apa, tak semayang pun tak apa, aku semayang ikut suka hati. Allahu Akbar. Sebab Ustaz bila buat kajian, Allahu Akbar, yang pernah Ustaz nyatakan, kalau 100 orang murid Ustaz pernah buat yang dah akil balik, 100 orang murid yang benar-benar cukup 5 waktu sembahyang, tak sampai lebih kurang dalam 20 orang. Sekadar 15 hingga 20. Selebihnya Ustaz tanya kenapa? Tak cukup waktu. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup, kadang-kadang cukup, kadang-kadang tak cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang inilah bila mana Allah Ta'ala kata celakalah bagi orang solat yang lalai dalam solatnya. Dia menangguhkan solatnya seolah-olah macam solat tu tak penting. Allahu Akbar. Yang kedua, lalai juga boleh ditafsirkan tidak memberi perhatian dalam solat. Dia semayang, Allahu Akbar, dia sengaja menyengajakan pemikirannya pergi merawang ke tempat lain. Pergi pasar lambat, pergi sana, pergi shopping, pergi makan angin. Dalam semayang dia boleh pergi jalan makan angin. Allahu Akbar. Bila semayang, jadi dia melalaikan diri dia dalam solat. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, orang yang solat semata-mata mahu dilihat oleh orang lain dan juga menunjuk-nunjuk, yang dikatakan lalai tadi. Allahu Akbar. Sebab itu para muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuba balik semula, perbetulkan ataupun kita cuba penambahbaikan, fokuskan balik tentang solat. Cuba kita renung balik solat kita, cuba kita perbaiki mana yang terkurang, dan Ustaz akan cuba bantu mana yang mampu, berkongsi ilmu insya-Allah mengenai tentang solat. Pada bulan lepas Ustaz dah kongsi tentang bab wudu, dan insya-Allah Ustaz yakin masing-masing telah pun menguasai tentang cara melaksanakan wudu dengan sempurna. Dan insya-Allah nanti Ustaz akan cuba bimbing, bantu bagaimana pelaksanaan solat itu dengan sempurna. Mungkin kita dah solat, tapi kita kadang-kadang bila tak dapat pendedahan, hanya sekadar kita hanya tahu saja, tetapi rupanya ada perkara-perkara yang kita terlepas pandang dalam solat yang menyebabkan solat itu tidak sempurna. Jadi insya-Allah di tahun akan datang, kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita, mudah-mudahan kita dapat beramal ibadat dengan lebih sempurna, dan
sekiranya takdirnya kita dijemput oleh Allah SWT, jemputlah kita dalam keadaan mati dalam keadaan beriman, dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh dan soleha, ditempatkan di kalangan ahli syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah Ustaz tangguhkan dulu dan kita masuk Al-Quran insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Al-Quran pada minggu lepas Ustaz dah masuk suratul Nas kan? Okey, suratul Nas yang Ustaz dah habis. Dah habis belum? Allah, kadang-kadang Ustaz terlupa ke lah. Suratul Nas, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sebelum kita memulakan Al-Quran, bagi menyempurnakan atau membuka kelas Al-Quran dalam masa setengah jam ni, kita mulakan dengan umul kitab dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, suratul Fatihah telah pun selesai kita belajar, dan suratul Nas pun dengan Ustaz dah selesai pada minggu lepas. Kita masuk suratul Falaq insya-Allah. Mungkin kalau ada yang nak bertanya boleh bertanya, dan mungkin ada yang nak nak cuba ya, mungkin ada yang nak cuba. Saya pun persilakan nak test. Ustaz boleh tak saya nak test ayat ni? Boleh Ustaz. Minggu lepas suratul Nas saya dah praktis kat rumah Ustaz, tiba kat sini saya nak cuba Ustaz dengar, boleh tak? Boleh, tak masalah. Ustaz saya nak test satu ayat je Ustaz, boleh? Boleh, tak masalah. Masa terpulang mengikut diri kita nak dengar. Kadang-kadang kita tak tahu, bila kita tak baca kita tak tahu. Bila dah baca baru tahu dekat mana kesilapan kita. Kadang-kadang bila tak baca, kita baca sendiri macam okey je. Tapi bila mana didengari, dan yang kedua selalu Ustaz pesan, belajar jangan malu. Terutama Quran. Bila mana so baca, malu Ustaz, nanti orang lain dengar tahu salah kita. Ustaz pernah ada satu tempat tu, bila mana Ustaz buka Quran, ada satu masjid tu, dia kata, Ustaz boleh tak Ustaz mikrofon Ustaz matikan, nanti orang lain semua dengar suara saya, nanti dengar kesilapan saya, dengar kesalahan saya. Ustaz kata belajar jangan malu. Dan orang lain pun, kalau yang patutnya yang malu tu yang tak nak belajar tu, Ustaz kata. Patut yang luar tu yang tak nak belajar tu rasa malu. Yang dalam ni belajar jangan rasa malu. InsyaAllah nanti bila kita rasa nampak, baik itu dalam apa, kalau kita Quran tadarus tu tadi, bila kita bertadarus kan, bila kita baca yang lain semak, bila mana salah dibetulkan sama-sama. Itu juga kita bertalaki. Jadi bila kita bertalaki, kita tahu kesilapan kita mana, dan kita rasa seronok bila mana ada orang yang nak betulkan bacaan kita. Patutnya macam itu. Jadi begitu belajar ni, insya-Allah kita akan cuba perbaiki dengan mana kesilapan yang sama. Kalau dia nak tanya, saya akan buka yang selepas ni. Okey, sama-sama kita baca suratul Falaq dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri
syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Tahniah. Dari segi bacaan keseluruhan nampaknya cantik bacaannya. Okey, Ustaz akan kupas hukum tajwid ataupun bacaan bertajwid satu persatu. Nanti kalau ada nak bertanya, insya-Allah Ustaz silakan. Okey, ayat yang pertama. Qul selalu Ustaz pesan antara 4 qul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dengan qul ya ayyuhal kafirun. Letakkan di pangkal lidah kita. Qul. Kalau kita terlepas pandang, dia jadi kaf. Kaf depan ku. Dia qul, 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 qul. Dia bunyi macam sama, cuma kita akan merasakan antara qaf depan ku atau kaf depan ku. Macam itu Lalu Ustaz pesan beza. Bila nak mula je dengan qaf, pastikan letakkan sini. Qul, tapi jangan ditekan. Jangan dipaksakan. Qul, masuk qul, jangan ditekan, dia letak. Qul, qul a'udzu birabb. Okey. Pertama pada huruf qaf. Qaf depan qu. Yang kedua pada huruf zal. Zal dengan zai. Kadang-kadang terlepas pandang. Qul a'udzu. Nampak zu zai. Zu la hujung lidah gigi kecil depan li zu Qul a'udzu birabb. Letak hujung lidah. Bab dia zu. Qul a'udzu birabbil. Kalau qul a'udzu dia ada angin je tebal, itu menunjukkan huruf zai. Kena berhati-hati. Beza kat situ kita boleh buat catatan. Beza antara zal dengan zai. Zal dengan zai. Okey, kalau zai tu tak masalah, dia memang di ujung lidah ni dekat tengah-tengah ni antara pangkal dengan ujung dia zai. Zai. Jadi kalau ujung lidah ni tadi gigi kacip depan zu. Okey. Jadi qul jumpa waw. Huruf mat 2 harakat. Bila Ustaz kata huruf mat je 3 huruf. Alif, waw, ya. Asal dia 2 harakat. Dia kata 2 harakat, kita baca qul a'udzu 2 harakat. Qul a'udzu birabbil alif lamnya mati. Bila alif lamnya mati, alif lam dalam Al-Quran ada 2. Satu alif lam qamariyah, satu alif lam syamsiyah. Nak tahu alif lam qamariyah, atas alif lam itu ada tanda mati. Dia mati. Dia boleh mati bil. Dia bil terus. Birabbil falaq. Pada qaf tadi. Bila pada qaf tadi kita getarkan dia macam qul wallahu ahad. Qul jadi bil falaq. Ada setengah tempat Ustaz buka kelas. Ada tempat dekat rumah Ustaz pernah buka kelas. Saya kata falaq. Dia falaq. Qaf ni tak keluar. Falaq. Tak keluar Ustaz nak macam tu bunyi qaf ni. Falaq. Qa ni. Saya kata, namun saya kata qa. Falaq. Saya kata okey, latihkan falaq. Hidupkan qa, saya kata. Falaq. Mula falaq. Ustaz sangkutkan.
falaq, qa, falaq, qa, falaq, qa. Tapi dia bukan qaf di atas qaf bagi atas ni. Dia jangan, ni sebagai latihan Ustaz nak dapatkan getaran tadi. Falaq, qa. Jadi Ustaz kata okey, panturkan dia. Falaq, falaq. Bukan falaq, falaq. Dia asalnya qa, falaq. Dia punya situ getaran dia. Tapi kalau ikut baris falaki tu falaqimi. Jadi nak dapatkan latihan tu tadi, dia balik rumah falaq, 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 falaq. Akhirnya dia akan dapat. Bila latih-latih akhirnya dapat. Sebab ada setengah yang dah berusia dia tak dapat. Dia sebut tapi ustaz saya tak dapat. Macam mana ustaz? Macam mana ustaz saya tak dapat ni? Falaq dia nak sebut pun tak boleh juga, tak keluar juga. Ustaz kata yang penting kamu dah belajar. Kamu dah berusaha untuk sebut. Tapi tak berusaha juga tak dapat juga. Tapi dia berusaha tapi tak dapat juga. Nak membentuk tu tadi tak dapat juga. Mungkin patut usaha tu tadi. Jadi dia kata macam mana ustaz? Saya kalau tak dapat nak menguasai saya dah subuh ustaz. Tapi tak keluar juga. Maka ustaz kata Allah Maha Pengampun, Allah Maha Mengetahui. Sebagaimana Bilal bin Rabah. Macam mana Bilal bin Rabah, yang mana ketika mana dia nak menyebut ada satu huruf yang dia tak boleh berjaya, dia adukan kepada Rasulullah. Para sahabat kata, ya Rasulullah, Bilal ni dia tak boleh menyebut huruf ni macam mana. Tapi Bilal pun rasa risau kerana dia tak boleh nak menyebut ada satu huruf yang tak disebut. Dia adukan kepada Rasulullah. Rasulullah kata Bilal bin Rabah berusaha nak menyebut huruf tersebut, tapi ke arah nak sebut tu tak berjaya. Tapi dia nak sebut, tapi tak berjaya. Maka di situ ada keampunan. Kerana apa? Kerana dia menyebut tapi tak berjaya. Maksudnya ke arah tu. Jadi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala terima sebutan dia. Begitu juga bila kita belajar. Yang penting nak belajar. Bila kita belajar ke arah yang huruf tersebut, mungkin lidah kita dah keluh, mungkin lidah kita dah mungkin makan masa nak membentuk tadi, tapi tak berjaya juga. Sampailah ke penghujung hayat kita, tak dapat juga. Di situ ada keampunan kerana kita niat kita nak menyebut ke arah tersebut tapi tak mampu nak sebut. Mungkin dengan pelbagai faktor, mungkin dengan gigi, mungkin dengan faktor usia dan sebagainya, tak mampu nak menyebut dengan sempurna tu tadi. Allah Maha Pengampun. Okey, jadi bila mana tadi falaq tu tadi kena sebutan dia dengan yang dipanggil qalqalah kubra tadi. Kalau ikut hukum kita belajar dia ada qalqalah kubra. Tapi sebagai latihan tadi kita berjaya dapat sebut, alhamdulillah, menunjukkan kita dah berjaya menyampurnakan bacaan itu mengikut makhraj dan sifat huruf dengan sempurna. Okey, ayat yang kedua. Ada nak tanya tak yang pertama? Kadang Ustaz sok sendiri cakap. Ustaz saya nak tanya Ustaz laju je, tak berat pun. Nak tanya Ustaz laju, aduh. Apa ada nak tanya tak? Ayat pertama. Tak ada ya? Nanti kita teruskan. Nanti kalau Ustaz dah habis nak tanya insya-Allah. Ayat Ustaz yakin dalam para muslimat ni dia dah khatam Quran dah. Dengan tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru ada dah. Yang dia dah bersanad dah. Tahniah. Tapi kita ulang kaji besar fadilat dia. Mana kalau ada Ustaz salah kita betulkan sama-sama insya-Allah. Ayat yang kedua. Nampak? Bila nun tak ada tanda mati, dulu Ustaz tak pernah pun dapat pendedahan zaman-zaman Ustaz dululah sekolah. Melanggar je. Tapi bila Ustaz belajar bertalaki, rupanya dia terangkan, dia kata nun tak ada tanda mati. Kenapa nun ini ada tanda mati? Kenapa nun ni tak ada tanda mati? Ustaz kata ya tak juga kenapa nun ni ada tanda mati? Kenapa nun ni tak ada tanda mati? Dia kata gini. Nun atau mim, dia kata, dia terus rangkumkan. Nun atau mim yang tak ada tanda mati, ambil kunci dia, dengung. Dia kata itu. Oh, dengung. Habis nun yang ada tanda mati? Dia kata nun yang ada tanda mati, mim yang ada tanda mati, tak dengung. Oh, iya ke? Nanti kita baca dia. Nampak tak nun tak ada mati? Nampak Ustaz. Maksud Ustaz belajar lah. Nampak Ustaz, nun tak ada tanda mati. Okey, bila nun tak ada tanda mati, bagaimana kaedah bacaan? Dia kata ketika nun tak ada tanda mati, sipirnya dengung.
Ketika dengung, masukkan sifat huruf selepasnya huruf apa? Huruf apa tu? Huruf shin dia kata. Masukkan angin shin. Sifat shin tu dah ada. Kalau selepas nun tak ada mati, huruf fa. Masukkan sifat huruf fa dia kata. Kalau selepas nun tu huruf qa, masukkan sifat huruf qa. Kalau selepas nun tak ada mati tu huruf dal, masukkan sifat huruf dal. Oh, Ustaz kata macam itu. Ya. Maka dia kata ni apa huruf apa? Huruf shin. Maka mish. Kita nak punya huruf shin tu tadi. Mishar. Jadi dia tak putus. Dia tak putus kat situ. Kalau kita dululah zaman Ustaz masa sekolah sekolah rendah dulu, min syar, dengung juga. Tapi lidah kita matikan kat langit-langit. Min syar. Maka bila min syar, dia terputus. Walaupun dengung, tapi terputus hurufnya. Sifat hurufnya. Rupanya, ni contohnya langit-langit, ni lidah. Nak menyebut huruf shin, syar. Kan tengah. Syar. Nampak. Syar. Sebab itu ketika dengung tu, angin shin tu dah ada. Oh, macam gitu rupanya. Berarti dia praktiskan, dia ambil lah huruf yang nun tak ada tanda mati ni. Antara 15 huruf dia ambil. Sod, dal, sa, kat, jim, sin, kot, sin, dal, to, zai, pa, tak, to, zo. Ada 15. Huruf apa tu? Huruf F4. Huruf F4. Ustaz sebut macam laju, Ustaz betul. Ustaz kira ni. Sod, dal, sa, kat, jim, sin, kot, sin, dal, to, zai, pa, tak, to, zo. Betul 15. Ni ada 15 huruf. Dia kata, cuba balik rumah, ambil 15 huruf ni, sod, dal, sa, kat, jim, sin, kot, sin, dal, to, zai, pa, tak, to, zo ni. Ambil 15 huruf ni tadi, cuba awak praktiskan. Pada wahmin je. Wahmin syar. Okey, pertama. Tengok huruf dal. Wahmin dah. Oh, pada huruf dal pula. Tengok huruf apa pula? Sod, dal, sa, ta. Wahmin ta. Kita latih sini kat rumah. Nak bentuk ni tadi. Jadi akhirnya Alhamdulillah, bila dia praktis, rupanya boleh. Selama ni kita main langgar je jadi dengung kan. Ada pula yang tak dengung. Min syarri ma khalaq. Dia main langgar je. Jadi lepas ni kita dah tahu rupanya nun tak ada tanda mati itu kaedahnya dengung. Min syarri ma bertemu alif, dua harakat. Ambil yang asal ya, dua harakat. Mad asli, dua harakat. Ma khalaqa. Jumpa lagi huruf qaf. Ma khalaqa. Okay, jadi min syarri ma khalaqa. Nampak ayat yang kedua tu tadi, bila kita dapat menguasai, nampak je tanda nun tak ada tanda mati. Oh, rupanya dengung kat sini. Ya, itu ayat kedua. Ustaz, ayat pertama, ayat kedua, kalau saya panjang nafas, saya nak sambungkan. Boleh tak Ustaz? Boleh. Tapi kena tahu kaedah dia. Jangan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Betul ke salah? Salah. Sebab kenapa? Sebab dia telah mematikan ayat yang pertama huruf qaf. Dia bila nak nyambung, dia kena hidupkan qaf bawah ki. Dia tak boleh falaq dimatikan, qaf tu dimatikan, tak boleh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kalau kita nak menyambung antara qaf dengan ni, kita sambungkan ayat dia. Jadi kita hidupkan huruf tersebut yang asal tadi. Okey, ayat yang ketiga. Kita sebelum baca, nun tak ada termati, confirm dengung. Masukkan, tengok sebab nun huruf shin. Oh, angin shin tu dah ada. Wa min syarri ghasikin. Nampak? Wa min syarri gha bertemu alif, dua harakat. Sikin. Sikin ni dengung tak dengung? Kenapa tak dengung? Okey, itu yang dah mahir hukum.
Ustaz tanya, kenapa tak dengung? Ni kita tak tahu hukum ni. Ada tanda. Tanda apa? Kenapa tengok tanda tak dengung? Yes, yang ini Ustaz belajar. Tanya akak Jadi Ustaz tak tanya hukum, Ustaz tanya cuma kenal tanda. Ada pen. Azan. Tandanya sama. Tanwin kalau kita perasan, tandanya sama. Bila tanwinnya dia sama, Ustaz belajar, tanda tanwin sama je tak dengung. Azan. Azan ngaji. Dengan ngaji ya. Okey, ada nanti tanwinnya yang dia tak selari. Ni contohlah, ni selari, ni tanwin sama. Nanti ada yang tak selari, tanwinnya tak selari. Jadi dia kata Ustaz, masa Ustaz belajarlah Rashidin, nanti kalau nak kamu jumpa tanwin yang tak selari, yang ini dengung. Tanwin yang selari tak dengung. Yang tak selari dengung. Yang selari tak dengung. Oh, Ustaz kata. Jadi dia kata sekarang ni tengok tanwinnya selari atau tidak. Saya kata tak, jadi selari. Bila selari tak dengung. Masa Ustaz belajar tu dia tak terang hukum tajwid pun. Dia nak supaya kita dapat dengung dengan tak dengung, pendek panjang, hukum nanti dulu. Hukum nanti yang kedua, bila dah menguasai bacaan, terus dia masuk hukum. Bila masuk je hukum, terus terbuka otaknya. Terbuka semua. Ya Allah, kenapa dulu saya belajar tajwid asyik mantul. Tapi seorang ustaz ni bila ajar, terus lekat, terus ingat, terus kita boleh baca. Terus je bukalah mana-mana Quran, surah, terus boleh baca. Walaupun dia baru baca baru juzuk yang pertama, kita dah boleh baca juzuk yang ke-30, yang ke-29, yang boleh baca sendiri. Kita boleh bawa sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana apa? Kerana kita menguasai tanda. Kita tengok tanda, boleh baca. Tengok tanda, dah tahu. Ni dengung, yang ni tak dengung. Okey. Jadi sipirnya tadi, ada pen boleh jumpa Ustaz Salim. Minggu lepas Ustaz ada rasa salin dia punya tanda. Okey. Wasikin, bila kata tak dengung, wasikin, matikan terus, nyatakan dia. Sikin, sikin, matikan terus. Sikin iza, maksudnya bila kata wasikin iza, tapi jangan diberhentikan. Ada pula tersalah tafsir. Ustaz kata jangan dengung, sangkutkan dia. Wasikin iza, Ustaz kata memanglah tak dengung, tapi jangan sangkutkan nafas. Maksudnya jangan diputuskan nafas tersebut. Wasikin iza, tu sambung. Wasikin iza, dia tu ayatnya tu sambung, nafasnya tu sambung, jangan diputuskan nafas. Kalau tidak, bila putus nafas dia lari segi maknanya, ataupun dia telah menambahkan hukum kat situ lain. Jadi wasikin iza, ingat berarti pada huruf za, dua harakat huruf mat tadi. Waqab, tadi qab ni mati dengan pada huruf ba. Waqab. Okey. Seterusnya ayat yang keempat. Ustaz, jumpa lagi nun tak ada tanda mati, dengung. Masukkan hurufnya apa selepas nun tanda mati? Shin. Dah berapa shin dah? 3 shin dah jumpa. Wa min syarrin. Ustaz, yang ini dengung ke tak dengung Ustaz? Yang ini lain pula. Tadi nun tak ada tanda mati, yang ini nun bersabdu. Ustaz dah buat kumpulan itu pada bulan lepas. Bila mana nun ada tanda sabdu, mim ada tanda sabdu, confirm dengung. Ambil dia punya asal dulu, confirm dengung. Syarrin. Ustaz, kita dengungkan panjang lebih luar harakat boleh? Boleh. Sebagai latihan, sebagai permulaan, maka kita ambil dengung itu lebih daripada 2 pun tak masalah. Min syarrin nampak? Fa itu ada sabdu.
Ramai yang kadang-kadang bila mana suratul Falaq, dia langgar pada huruf fa. Dengung dah cantik. Wa min syarrin nafasa. Dia telah membuang satu huruf pada huruf fa. Sedangkan dia wa min syarrin fa pertama matikan dulu. Barulah fa wa min syarrin nafa. Kalau nafa, bila nafa, fa itu tidak ada sabtu. Itu yang kadang-kadang bila baca tu, terutama kadang-kadang tahlil kan, kita bawa tahlil, ringkas, kadang kan 3 kul ni kan selalu dibaca. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, contoh. Nafasat dimilang, sebab itu kalau kita Quran ni, saya bila saya setip pada bila mana keadaan Quran ni, jangan kita main sebut je. Sebab dia bila mana kita membuang huruf, itu yang mengakibatkan hukumnya lain. Maknanya lari. Boleh mengakibatkan kalau kita menyengajakan, kita sengaja, yang itu yang takut mendatangkan baik-baik dapat pahala, akhirnya dapat dosa. Itu siapa yang takut. Baik itu bila nak membaca tu tengok, perhatikan. Wa min syarrin nafa. Fa itu ada sabtu. Nafa ada alif kecil. Bila ada alif kecil serupa 2 harakat. Fa serupa ada alif kecil 2 harakat. Tifil jumpa lagi alif lam. Dia alif lam qamariyah. Dia nyata. Qad tadi mati dengan qa, mati dengan ba, lepas tu mati dengan dal. Qad. Dan ayat yang kelima, ayat yang akhir, wa min, jumpa lagi nun tak ada mati bertemu shin, dengungkan. Wa min syarriha. Dia gini, bila dah hujung kan bateri habis, menunjukkan suruh berhenti. Okey, tak apa, insya-Allah Wa min syarriha sidin. Din tu dengung tak dengung? Kenapa tak dengung? Sebab tanwinnya selari. Oh, dah pandai dah. Ha, 2 harakat tadi. Hasidin iza hasad. Iza bertemu alif 2 harakat. Hasad. Maka kita matikan dengan qalqalah pada huruf dal tu tadi. InsyaAllah 5 ayat ni tadi, Ustaz nak cuba, sebelum kita tangguhkan, Ustaz nak cuba baca ramai-ramai. Ustaz nak dengar tanpa ada bimbingan daripada Ustaz. InsyaAllah baca ramai, jadi insyaAllah sekata, dan kita akan dengar cara langsam untuk keseluruhannya. Okey, insyaAllah kita baca ramai-ramai semua sekali. Okay, bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tahniah dari segi keseluruhan bacaan puan-puan tadi. Nampaknya memang mantap. Mantap. Tahniah. Bacaannya cukup sempurna. Alhamdulillah. Mungkin sebelum Ustaz tangguhkan, ada tak yang teringat meronta-ronta dalam hati? Ustaz, saya nak baca Ustaz. Contoh. Ada tak? Okey. Silakan Jah. Allah. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allah, kita duluan.
Okey, nanti saya kupaskan. Yang penting berani mencuba 100%. Okey, insya-Allah. Ya, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. رسول الله. أشهد أن رسول الله. لا حول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه التامة والصلاة القائمة آت الزمان والصلاة الفاضلة والشرف والفضيلة العالية رفيع وحسن مقام المحمول وأنت إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama Ustaz akan tahniah di atas bacaan yang pertama tadi. Sebab itu Ustaz, bila Ustaz dengar untuk habiskan dulu. Sebab nanti pada kalimat ataupun pada qalqalah yang ujung tadi, cuba sebab tu saya tadi, cuba kita kena banyak latihan pada qul a'udzu bi rabbil falaq. Jadi kena apa? Kena latihkan bagaimana nak tadi pada huruf ba tadi cantik, pada huruf dal pun cantik. Dia terkeluar pada huruf qaf tadi. Puan dia cuba. Tak melantun. Jadi cuba. Jadi kena banyak latihan, insya-Allah nanti dia akan boleh dapat situ. Yang keduanya pada gantungan pada min tadi. Dia macam mana kaedahnya? Sebab ada satu tempat Ustaz pernah tu, dia melantunkan, dia dah terbiasa, tapi bila mana dia tahu kat situ rupanya perlu disempurnakan, maksudnya maksudnya panjangkan sikit dengung tu tadi dalam keadaan nak memasukkan huruf selepasnya. Dia lidahnya macam mana? Dia lidahnya dia tergantung. Syar. Dia nak kata dia terangkat sedikit syar. Tapi kalau dia macam dia macam lebih ke arah hampir nak mematikan pada huruf nun. Itu kaedah dia. Sebab itu bila kita latih nanti akhirnya dapat permulaan
Permulaan nanti lama 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali akhir dapat menguasai bacaan. Alhamdulillah, yang penting pertama tahniah kerana ingin bercara mencuba, dan keseluruhannya tadi dari segi tajwid yang tanya cantik bacaannya. Cuma dari segi sifat huruf sikit je Ustaz nak supaya pada dengung tu tadi. Kat situ dengan qalqalah sikit je. Yang lain semua alhamdulillah cantik. Tahniah puan. Okay, insya-Allah ada yang lain cuba. Ada? Tak ada? Boleh insya-Allah. Jangan takut rasa bersalah, nanti orang lain tengok tak. Rasa kita cuba insya-Allah. Alhamdulillah, tahniah. Cuma pada ayat yang kedua tadi, ulang balik. Wa min syarri gha. Ayat kedua, wa min syarri gha. Ayat yang kedua, wa min syarri gha. Ayat ketiga, Allah SWT minta maaf. Ayat ketiga, wa min syarri gha. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Jadi bacaannya tadi, segi qalqalahnya, dari segi makhrajnya, sebutan pada ifat tadi, dia katakan ifat tadi, wa min tu ifat. Jadi bila sebut tadi, cantik bacanya, syukuran alhamdulillah. Tahniah. InsyaAllah. Okey, ada lagi nak cuba sebelum kita tangguhkan? Nak cuba? Okey, silakan. Alhamdulillah, tahniah. Dapat baca dengan baik keseluruhannya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, ada lagi? Ada nak cuba? Kan jangan pula balik menyesalnya, tak cuba kat rumah termenung. Nak tunggu tahun depan lagi. Allahuakbar. Ada nak cuba? Silakan. Sebelum Ustaz tangguh. Ada? Tak ada? Tak ada? Ajar nak cuba je? Boleh, boleh je. Silakan je. Alhamdulillah, tahniah. InsyaAllah, Allah Akbar. Ni kalau dilatih ni suaranya boleh jadi qari'ah. InsyaAllah. Saya pernah ada satu tempat tu, saya latih-latih dari satu tempat tu. Dia tak tahu dia ada bakat. Dia ada bakat yang terselah, yang terpendam selama ni. Lalu dia latih bacaannya, saya kata boleh tak masuk kepada taranum. Dia dah lama dia tak tahu yang diri dia tu ada bakat terpendam. Kadang-kadang kita baca, kita tak tahu rupanya dalam diri kita tu ada bakat rupanya yang mungkin boleh dikedepankan. Okey, alhamdulillah, tahniah. Okey, ada lagi insya-Allah? Tak ada Okey, insya-Allah saya minta maaf, minta ampun kalau ada terkasar bahasa, mungkin kadang-kadang ada yang
tak sengaja percakapan. Jadi saya minta ampun, minta maaf. InsyaAllah kita berdoa kepada Ta'ala, kita akan jumpa di tahun hadapan pada bulan Januari, minggu yang kedua seperti biasa. InsyaAllah kalau tidak ada apa halangan tangan, kita akan bertemu lagi di sini dan kita tangguhkan dulu dengan doa Al-Quran. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.